Hello, salam sejahtera. Don sini sekali lagi. So sekarang ni saya akan terangkan pasal structure structure ataupun struktur pasaran lah, struktur market structure market berdasarkan FTR tu sendirilah. So FTR structure. Okey, di sini saya akan mulakan dengan teori lesson dulu teori lesson tu kita biasa terangkan dengan kat pin Okey, di sini saya bagi tahu atas adalah zon apa tu kita nak kata SNR besar ataupun zon supply yang besar dekat time frame yang besar, contohlah. Okey, dan bawah dia punya tahanan harga yang bawah lah, zon zon SND ataupun zon yang kuat lah, yang besar. Okey, saya nak bagi tahu sini setakat ni contoh FTR yang berlaku sebelumnya. Dia mungkin dia jenis dia akan naik atas kebiasaannya. Structure dia macam ni Okey, bila sampai dekat yang atas dengan bawah ni, biasa benteng-benteng besar lah, zone supply atau zone demand yang besar kadang-kadang, dan zon-zon pantulan yang agak cantik yang kita tengok dia selalu respect kita boleh panggil dia yang ni origin of the move yang bawah ni mungkin wave naik ke atas ni, permulaan dia naik kat sini Okey, mungkin yang ni adalah kalau tengok dekat kiri mungkin permulaan satu wave ke bawah. Okey, kenaikan wave dia naik wave kan wave ni sampai ke atas permulaan dia macam ni dia masuk ke zon atas atas ni. Okey, yang kita akan tandakan FTR yang ada dulu. Okey, structure FTR yang ada dulu kita akan tandakan dulu. Okey, kita buat minus sikit coklat. Okey, kita akan tandakan dia ni adalah FTR nya. Ni FTR. Okey, ni juga FTR. Dan ni juga FTR. Okey, structure Okey, structure FTR. Ni adalah structure market, tapi pandangan kita terhadap market menggunakan FTR. Okey, bila dia sampai ke atas ni, origin of the move, kita boleh panggil zon sell besar ataupun zon pantulan yang besar ataupun permulaan wave yang kat kiri tu yang terbesar So ni adalah zon katakan zon sell lah, zon sell. Merah besar sikit, 20 zon sell. Zone sell. Okey, bukan terus sell, ni zone saja Ni zone buy, contoh. Okey. Dan zone yang kita tandakan atas dan bawah ni, ini adalah zone time frame besar lah contohnya. Okey, apa yang kita akan lakukan? Kita katakanlah kita nak terus sell atas zone sell yang besar ni, kemungkinan 100 pip stop loss. Kemungkinan 100 pip ke 200 pip stop loss. So kita nak mengurangkan loss dia tu.
Dan kita tak dapat cari decision point yang kecil lah. So kita tak boleh nak tahu kan. Ataupun kita, apa yang kita perlu buat untuk nak naikkan winning rate. Winning rate dia panggil, winning rate kita. Okay. Bila sampai je dekat origin of the move atas ni, zone sell, kita kena tahu dia kita kena dapati dia berjaya tembus ataupun tidak. Kebiasaannya dia jadi macam ni. Lepas sampai sini dia akan respect, kita panggil resistance ya. Biasanya kebiasaannya dia akan respect juga. Dia akan mantul sikit dan dia berjaya memecahkan. Yang ni kita panggil di antara FTR ni, di antara FTR ni dan FTR ni, di antara ini dan ini, dan ini, space, dia ada space, ruang antara FTR ni. Dia ada ruang, kadang-kadang ruangnya besar, kadang ruangnya kecil. Kadang ruangnya besar, kadang ruangnya kecil. Ni kita panggil apa? PAZ. Ni PAZ. Macam nak kata ni. PAZ kat sini. Ni PAZ. PAZ kecil sikit lah. So price action zone. PAZ ni price action zone. So antara ni dia dipanggil, kita panggil dia price action zone. Kita tengok kat sini. So kadang-kadang ruang antara FTR tu besar, kadang ruang dia kecil. Kadang-kadang ruang dia besar, kadang ruang dia kecil. Jadi apa yang kita nak nantikan? Jadi bila dia ada reaksi kepada resistance ni, FTR ni, dia biasa akan mantul sikit dan turun. So biasa bila dia turun, dia memecahkan FTR yang terhampir. Jadi apa yang kita perlu lakukan macam sekarang ni? Belum boleh sell lagi. Maksudnya bukan belum boleh sell, dah boleh sell, tapi kita nak tunggu confirmation yang macam mana untuk nak kurangkan risk. Kemungkinan range dia kat ni mungkin besar, range dia mungkin kecil. Ni kita bagi tahu bagaimana keadaan dia bila dia nak meneruskan perjalanan. Sekarang ni dia telah meninggalkan, dia telah memecahkan FTR yang ada di sini. Jadi kita boleh cuba padam. Sini FTR sini dia dah pecahkan. Jadi kita padam sini. Dia padam. Dia buat apa? Dia telah membuat FTR yang baru, di mana dia telah buat FTR yang baru kat sini. Ni FTR baru. Itu. FTR yang baru di sini kita bagi new FTR lah. Ni FTR lah. Dia buat FTR yang baru. So dia dah pecahkan yang sini. Itu sebab kita padam. Bila dia pecah, dia ada kat sini. Kita panggil apa? Bila dia berada di kawasan sini, bulat ni. Nampak ni Yang ini bila price berada di antara FTR ni dan dia berada di PAZ, dia akan retrace. Dia akan kita panggil ni engulf.
Ni engulf. Engulf 10 okey tak? Okey, kita panggil dia engulf. Okey, bila dah engulf, maksud dia nak memecahkan. Engulf bahasa Melayu dia telan. Engulf pecah, break. Okey, tak kisah, sama. Okey, apa yang berlaku, kita akan tunggu retracement dia. Okey, retracement dia biasanya kita ambil warna apa guys? Retracement hijau. Okey, retracement Okey, retracement ini yang kita nak, dia retracement kali ini kita ambil warna hitam lah. Okey. Retracement dia ke dalam atas ni FTR ni, kita nak retracement dia kita panggil approach. Ini adalah approach. Hitam ni approach to FTR, approach. Okey. Dan target yang realistik FTR kita ni akan pergi, dia tak mungkin lah kita nak target jauh Okey, realistic target adalah dia perlu sampai di sini. Okey. Dia biasanya dia akan turun berdarah sikit. Cara dia turun, okey, dia akan meninggalkan FTR. Kadang-kadang dia akan respect ni, kadang-kadang tidak Sini adalah target kita lah. Target, bila sampai kat sini just boleh close position. Ini adalah realistic target. Okey, realistic target, kita boleh sampai kat sini, kita boleh target lah close posisi. Okey. Kalau andaikan structure ni berterusan, dia akan mantul dan dia pecah. Okey, let's say kita tengok dia terus pecah. Dia pecah. Pecah ni kita panggil apa? Pecah ni kita panggil engulf. Engulf Engulf warna purple. Engulf ni kita panggil engulf. Saya bulatkan dulu Engulf. Tanda ni apa? Tandanya dia potensi untuk meneruskan penurunan. Okey, potensi untuk meneruskan penurunan. So, kita ada dua FTR. Yang pertama dan yang kedua. Dekat sini. Okey. Jadi kebangkalian approach kali ni, kemungkinan dia akan pergi kat sini. Approach yang pertama sampai sini dan turun. Okey, yang kedua dia boleh pergi sini dan turun. Okey, dia ada dua kebangkalian. Macam tu. Okey, kebangkalian. Okey. Jadi yang ni kita akan terangkan lagi lanjut lah. Tapi yang penting engulf ni pasti berada di antara FTR atas dengan FTR bawah, berada di PAZ. Okey. Okey, dalam kawasan FTR ni kita boleh panggil dia PRZ. Kita nak tengok price action PRZ, price reaction zone. Sorry, tergeliat lidah. Okey, Okey, ni lah istilah dia dekat FTR ni lah kita boleh panggil PRZ PRZ ni price reaction zone. Kita tengok reaksi dia nak tengok reaksi ni nak pantul ke nak pecah. Tu je. Okey, PRZ ni kita nak tengok dia pantul ke pecah. Itu je. Senang je. PRZ ni kawasan FTR lah, kawasan FTR tu PRZ lah ni. Okey.
So kita ambil, biasanya dia ambil yang atas lah, biasa dia ambil yang atas. Okay, okay, saya akan sambungkan yang sini. Okay, hitam hitam ni bermaksud approach. So dia turun warna merah, turun ni warna merah. Hitam ni bermaksud approach, so turun. Sorry. Dekat dalam video ni, dekat dalam cerita ni, hitam bermaksud approach. Okay, target sampai dekat FTR, dia sampai kat PRZ, dia mantul, maksudnya dia target. Okay, so pembelajaran hari ni ada target, penamaan target dia sampai di FTR. Okay, yang kedua kita ada engulf dia pecah telan. So perkataan ni, okay, ni dah engulf, jadi potensi untuk price turun ada, jadi kita tunggu retracement dia. Okay, retracement dalam pada teori lesson ni saya panggil dia approach. Okay, kita ada bug approach. Okay, sampai sini target. Maksudnya kalau kita sell sini ataupun sell di sini, target kita kat sini je. Okay, barangkali dia akan mantul balik dan terjun. Okay, so kita akan perhatikan antara dia engulf ataupun tidak. Okay, dalam hal ni kita akan buat dia engulf kepada engulf PRZ ni CR ni. Dia engulf, pecahkan support ni. Dia retrace, boleh retrace jauh. Dia retrace, boleh retrace macam ni, ulang. Dan pecah. Okay, bila dia pecah, sini pecah, engulf. Okay, dia retrace dan pecah lagi sekali. Okay, yang ni target, yang ni engulf. Okay, apabila engulf, potensi dia retrace tu besar ataupun kecil pun ada. Kadang-kadang dia retrace kecil dan turun-turun. Anggap dia retrace besar. Okay, okay, sini kita ada FTR dia. Dia telah membuat FTR yang baru. Di mana ni adalah FTR baru ni. Ni ada FTR baru. Okey. Dan bila price berjaya engulf, FTR ni, PRZ ni, price akan retrace, price akan patah balik dan lanjut ke kita panggil origin of the move yang permulaan dekat sini. Okey. Nanti saya akan terangkan lagi lanjut no. Okey, price akan patah balik ke dalam zone FTR ni. Okey, dia akan patah balik, iaitu dia patah balik, dia akan patah. Okey, yang ni kita nak tengok approach. Ini approach kepada FTR ni macam mana. Okay, approach, kita tak nak approach macam ni lah. Kita tak nak dia naik tegak macam ni. So, potensi naik tegak, takut dia pergi dekat atas-atas ni. Okay, kita tak nak tegak. Kita nak dia, cara dia datang tu, cara dia pelan-pelan sampai. Itu approach. Dia approach. Kita tak nak dah ni, kita tak nak dia naik laju. Okay, kita nak approach. Okay, approach dia macam mana? Dia nak approach kepada FTR ni tersebut. Okay, kadang dia buat macam ni.
Dia buat sama macam atas, dia buat HNS. Boleh jadi juga. Okey, ini ada reaksi reaksi. Saya akan selitkan sikit. Dan price akan lanjut terjun. Okey kat sini. So ini target. Di sini target. Okey. Ini adalah step forward punya apa tu FTR FTR dia pecah. Okey, saya terang base mula. Ini origin of the move, wave kenaikan ke atas ni meninggalkan beberapa FTR sampai dekat origin of the move yang sebelah kiri. Kita zone sell mungkin time frame besar dia, huge zone. So kita nak sell. Okey, katakanlah kita nak sell. Kalau kita sell di sini, kemungkinan stop loss kita besar. So kita tunggu dia memecahkan FTR yang terhampir. Pecah je FTR terhampir, dia pecah je FTR terhampir ni, maksudnya potensi nak turun ada. Tapi kita tak terus sell, kita tunggu dia retrace. Retrace ni approach kepada FTR yang ada, dan dia turun. Dia turun meninggalkan FTR, engulf. Tengok cara dia approach. Kemungkinan dia approach ni secara momentum ke atas, so kita tak kalahkan dia pergi naik atas. Dan engulf dia, target yang seterusnya adalah next FTR lah. Okay, sini tunggu dia pecah dan turun. Pecah, engulf, retrace. Retrace ni approach. Dia approach kepada FTR tu sendiri. Bagaimana nanti kita akan bagi tahu approachnya macam mana. Kita ada beberapa approach. Dan turun ke bawah. Okey, setakat ni macam tu je. Dia pecah ke bawah, potensi nak naik. Potensi nak turun lah ada. Ya, okey. Sama juga kalau terbalik. Kalau terbalik dia jadi potensi dia adalah naik. Okey. Okey. Ini kalau potensi dia nak naik. Ini warna merah, biasanya dia dah turun. Dia akan buatkan FTR baru sampai. Okey, yang ni saya akan terangkan sikit sebanyak macam mana dia terus macam mana dia reaksi dia menaik tu Okey, ini kita bawa dia ke sini boleh. Ini kita bawa ke sini Okey. Okey, sekarang ni kita akan pergi terbang ke atas pula. Okey, nak terbang ke atas kan, dah sampai origin of the move yang ke atas tu. Okey, mula kita tandakan FTR dulu. FTR dulu, FTR yang baru kali ni kita boleh letak warna hijau. Hijau. Ni apa? Hijau. Yang terkini. Ini adalah barunya FTR. Okey, jangan langsung buy di sini. Kita tunggu dia pecah dulu. Okey, kenaikan dia kita ambil warna biru. Okey, biasanya dia akan buat macam ni dulu. Dan engulf. Okey, ini petanda untuk naik. Petanda. Warna biru dah, warna hijau. Okey, merah. Ini adalah engulf. Okey, kita akan turun Dia akan turun. Okey. Masa dia engulf, dia kadang-kadang dia tinggalkan dia punya FTR yang terkini di sini. FTR yang terkini di sini, kebiasaannya dia akan retrace ke situ dulu. Okey.
boleh nak terus buy, tapi potensi floating tinggi. Okey, kadang-kadang kita tengok bawah, kadang dia terbang terus. Ada juga. Okey, yang ni kita tengok basically dia akan re-entry balik. Okey, sini kita panggil engulfing. Sudah engulf. Okey, berada di antara atas dengan bawah ni. Okey, retrace. Okey, dia akan approach kepada FTI yang terkini sebab dia pecah misalnya. Okey, approach sini. Okey, bila dah approach masuk ke FTR ni, okey, potensi dia bull, dia akan pergi ke FTR yang jauh sini. Sini lah. Okey, sini dia ada FTR juga. Okey. Okey, dalam hal ni dia ada dua FTR, sini belum dipecahkan, sini masih ada lagi. Dalam hal ni kemungkinan price akan terus pergi ambil sini. Dia engulf dan dia cuba memecahkan ni. Dia pecah, sebelum dia pecah dia buat ni. Dia boleh jadi macam ni juga. Dia naik engulf yang atas ni. Saya besarkan sikit lah ni. Okey. Okey. Dia boleh hijau punya FTR ni dah dia ambil, dia turun sikit, dia boleh jadi macam ni. Dan pecah dekat atas. Pecah ke atas. So antara dua atas ni dengan bawah ni dia ada di antaranya. Dia di antara FTR tu. Okey. Saya bulatkan. Okey, ni adalah engulf. So dia akan retrace. Kita nak approach dia kepada FTR tu. Okey, FTR ni yang terkini. Ini FTR terkini. Okey. Bila dah pecah, kita boleh padam lah yang kat tepi tu. Kalau boleh, kita boleh cuba padam. Begitulah. Kita boleh cuba padamkan untuk nak nampak lah. Okey dah. Ni bukan dah. Ni dah bukan FTR dah. Okey, FTR baru. Okey, bila dah pecah, dia akan approach. Dia akan retrace balik ke bawah. Kita panggil dia approach. Approach kepada FTR ni macam mana. Dia akan approach. Ada approach ni. Okey, approach. Okey. Yang ni PAZ dia kat mana? Okey, nampak tak? Turun, naik dan turun. Okey. Kita padam dulu. Okey, turun, naik dan turun. So yang ni saya buat warna apa senang nampak. Okey. Dia okey. Yang ni yang baru. Ni nampak turun, naik, turun. Yang ni FTR yang besar yang baru. Okey ni. Ni FTR juga ni. Okey, jadi bila dia turun kat sini, dia berada di antara dua ni, PAZ. Okey. Dan dia boleh terbang, memecahkan. Sebelum dia pecah, biasanya dia okey, kita buat penyambungan. Kita buat penyambungan. Kita buat penyambungan warna. Okey. Biru. Okey, sampai ke FTR ni, kemungkinan dia akan okey, turun, naik, pecah sikit, pecah lagi sikit. Okey, kemungkinan jadi macam ni.
FTR ni. Dia engulf sini Dia engulf bulatan. Dia engulf. Dan dia boleh turun. Kita tengok approach. Okey, yang mana terdekat, kalau approach dia betul tajam, biarkan dulu, ambil yang bawah. Okey, kalau dia approach maksudnya dia terus tegak macam ni, so biarkan. Saya tak suka, saya nak dia ambil pelan-pelan. Gitu. Okey, sebab atas ni tanda dia dah pecahkan. Okey, approach kita akan ajar. Hitam ni approach. Okey, ingat yang hitam ni adalah approach to FTR, hitam ni approach to FTR, kita akan masuk bab approach nanti. Okey, kita akan masuk bab approach. Okey, so baru kita tahu approach ni macam mana gerak-geri harga sebelum sampai ke FTR. Yang tu kita tahu FTR tu okey tak okey, kita nak ambil. Okey, ingat approach sampai ke sini dan dia terus lanjut. Dia terbang ke atas dan sampailah di target dia. Sampailah di target. Okey, dan seterusnya jika dia, kalau kita nak sambung sell, kita dah tengok apa dia pecah ke tak. Itulah struktur pasaran FTR, struktur market lah. Okey, cara pandang dengan FTR, cara pandang market dengan FTR punya structure. Okey, ingat kita ada buat approach. Hitam ni approach ingat tengok balik video ni. Hitam ni adalah approach. Okey, yang bulan ni engulf. So engulf mesti berada di antara FTR dengan FTR ataupun berada di PAZ. Okey, space. Okey, price action zone. Okey, ataupun space between FTR, itu space. PAZ pun boleh. Okey, dekat dalam zone ni, kita dekat dalam zone FTR sini juga kita akan tengok reaksinya, apa yang akan berlaku dia jadi. So yang ni saya akan tunjuk sikit bab QM nanti akan datang reaksi QM. So saya selitkan sikit apa yang akan berlaku di market. Kadang-kadang dia keluarkan reaksi. Okey, setakat ni apa yang telah dibincangkan adalah okey, kita ada slide cakap pasal approach. Kita akan bagi tahu lagi approach, engulf dengan reaction So approach dengan reaction ni kita boleh bagi tahu bagaimana dia beraksi dekat zon-zon tersebut, antara nak pecah ataupun tidak. Okey, itu saja struktur pasaran mengikut filosofi FTR structure dari Don. Okey, itu saja. Terima kasih.